Bismillahirrahmanirrahim, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Ini dia 4 kalimat yang akan kita buat latihan. Dan saya nak dengar tuan-tuan sebut untuk 2 kalimat yang untuk 2 kalimat baru ni, jalasa yajlisu. So tuan-tuan dengar lagi sekali saya sebut dhahaba yadhhabu idhhab, kita fi'il mudhari' yadhhabu. Yaktubu yakhruju dengan yakulu, ya. Okey, tuan-tuan dengar yadhhabu dulu. Yadhhabu maknanya pergi. Kalau yadhhabu dia pergi. Okey, fi'il mudhari' tuan-tuan. Nanti buka ni Okay, nanti saya besarkan sikit. Alright, sebentar. Okey, supaya tuan-tuan nampak baris hujung kalimat ni. Ana adhabu, nampak ni? Ana adhabu, nahnu nadhabu. Okey, tuan-tuan kita ambil yadhabu. Mana dia kalimat dia tadi? Ana yadhabu, mana dia? Okey, yadhabu. Yadhabu. Ana adhabu, nahnu nadhabu, anta tadhabu, anti tadhhabina, antum tadhhabuna, huwa yadhhabu, hiya tadhhabu, hum yadhhabuna. Okey, kalimat yang kedua yaktubu. Yaktubu makna apa? Pergi. Yaktubu. Okey, ana aktubu kan? Okey. Ana aktubu, nahnu naktubu, anta taktubu, anti taktubina, antum taktubuna, huwa yaktubu, hiya taktubu, hum yaktubuna. Okey, tuliskan makna yaktubu. Okey, kalimat berikutnya apa? Yakhruju. Yakhruju ni dia keluar. Macam ni kalau aku keluar, ana akhrujulah kan? Okey. Ana akhruju, nahnu nakhruju, anta takhruju, anti takhrujina, antum takhrujuna, huwa yakhruju, hiya takhruju, hum yakhrujuna. Okey, kalimat yang terakhir ialah akala yakulu kan? Akala yakulu. Okey, kita ambil yakulu. Ini kalau dia makan. Kalau aku makan macam ni tuan-tuan, ana akulu. Ingat tak? Kalau ana akulu. Tapi kalau nahnu barulah nakulu. Ana akulu, nahnu nakulu, takulu, takulina. Yang selepas daripada a ni barulah dia jadi nak, tak, gitu. Okey. Ana akulu dulu tuan-tuan. Ana akulu, nahnu nakulu, anta takulu, anti takulina, antum takuluna, huwa yakulu, hiya takulu, hum yakuluna. Okey, ini 2 kalimat terakhir yang saya nak tuan-tuan buat sama-sama dengan saya. Kemudian tuan-tuan buat sendiri, saya nak dengar melalui voicemail. Ni kalau tuan-tuan nak ikut sekali pun bagus. Tuan-tuan buka tuan-tuan punya diagram. Yajlisu, kalau dia duduk. Kalau ana duduk apa? Ana ajlisu. Ana ajlisu. Okey. Ana ajlisu. Okey. Ana ajlisu, nahnu najlisu, anta tajlisu, anti tajlisina, antum tajlisuna, huwa yajlisu, hiya tajlisu, hum yajlisuna. Okey, kalimat yang terakhir ialah kita ambil daraba yadribu kan? Ni. Daraba yadribu. Yadribu dia pukul. Kalau aku pukul ana adribu. Adribu. Okey. Ana adribu. Okey. Ana adribu, nahnu nadribu, anta tadribu, anti tadribina, antum tadribuna, huwa yadribu, hiya tadribu, hum yadribuna. Itulah semua kalimat-kalimat yang tuan-tuan dah dengar. Tapi cuma saya nak dengar tuan-tuan sebut yang ni. Jalasa dengan yajlisu dengan yadribu ni. Okey tuan-tuan, kita masuk pada ayat kita. Dalam ayat kita ni pun alhamdulillah ada 2 fi'il yang kita boleh sebut. Dan kebetulan kedua-dua tersebut juga merupakan fi'il mudhari'. Jadi memang sesuai sangatlah dengan latihan kita hari ni. Alhamdulillah. Okey. Tuan-tuan tengok ini ayat dia, ayat yang kelima. Allamal insana ma lam ya'lam. Allamal insana ma lam ya'lam. Okey, tuan-tuan tengok. Kita ada 2 fi'il kat sini. Yang pertama allama, kita dah sebut, ataupun ini pun ada dekat dalam ayat yang keempat. Kita sebut lagi sekali. Kemudian kalimat yang kedua ialah ya'lam. Asalnya ya'lamu kan? Asalnya ya'lamu, tapi sebab ada lam dekat sini, lam ni haraf jazam menyebabkan ya'lam ni dia jadi majzum. Tapi asal dia bukan ya'lam, asal dia ya'lamu. Okey, tuan-tuan tengok makna dia dulu. Allamal insana, dia telah mengajar manusia. Ni fi'il mudhari', ni fi'il madhi. Allama, dia telah mengajar al-insana, manusia, ma, apa yang lam tidak pernah ya'lam, dia mengetahui. Tadi saya kata ni fi'il mudhari' kan, bukan, maafkan saya, ni fi'il madhi tuan-tuan. Okey, allamal insana ma lam ya'lam, dia telah mengajar manusia
apa yang tidak pernah manusia itu tahu sebelum itu. Jadi Allah lah yang mengajar kita apa yang sebelum ini kita tak tahu, ya. Dan Allah Taala sebut dekat dalam ayat sebelum ni, ya, allazi 'allama bil qalam, ya tak? Dia yang telah mengajar manusia dengan pena, dengan pen. Itu kita dah bahas pada sebelum ni. Jadi hari ni Allah menyebut dia telah mengajar manusia itu apa yang sebelum ini manusia itu tidak tahu. So ada dua fi'il mudhari' kat sini, allama dengan ya'lam. Okey, allama ni kita tinggalkanlah. Allama ni fi'il madi. Kalau fi'il mudhari' dia ya'lamu, allama ya'lamu, ataupun ya'lama yu'allimu. Ya'lama yu'allimu. Jadi u'allimu, ana u'allimu, nahnu nu'allimu, anta tu'allimu, anti tu'allimina, antum tu'allimuna, huwa yu'allimu, hiya tu'allimu, hum yu'allimuna. Maksudnya dia mengajar, aku mengajar, engkau mengajar. Okey, kemudian ya'lamu, dia mengetahui. Okey, ni asal sumber perkataan dia sama juga, ain lam mim juga, alama. Okey, ya'lamu, asalnya ya'lamu. Kalau ana a'lamu, nahnu na'lamu, anta ta'lamu, anti ta'lamina, antum ta'lamuna, huwa ya'lamu, hiya ta'lamu, hum ya'lamuna. Untuk kalimah ya'lamu, tuan-tuan boleh buat latihan sendiri untuk kalimah ni. Dan kalau tuan-tuan rajin, alama yu'allimu, yang ni pun tadi tuan-tuan boleh buat latihan. Okey, kalau secara teknikal dia, alama fi'il madhi. Dalam ni ada huwa. Huwa rujuk kepada Allah Azza wa Jalla. Maf'ulun bih ada tak? Maf'ulun bih dia ada. Maf'ulun bih ialah al-insana. Dia mengajar. Siapa yang kena ajar? Yang kena ajar ialah manusia. Jadi ini ialah maf'ulun bih. Kalau pelajaran peringkat ketiga, alama ni fi'il madhi. Fi'il madhi dia mabni. So tak boleh tukar baris, tuan-tuan. Okey, al-insana maknanya manusia. Ini ialah kalimat isim. Dia isim biasa. Dia sedang berpangkat mansub. Tanda mansub dia fathah. Penyebab mansub dia adalah maf'ulun bih kepada kalimah allama ini. Okey, ma maknanya apa yang. Ini merupakan kalimat isim. Dia lah isim mausul. Isim mausul. Dia mausul kepada apa? Dia mewakili apa? Dia mewakili kepada semua yang manusia sebelum ni tak tahulah, segala ilmu pengetahuan. Itu maksud dia. So dalam pelajaran peringkat ketiga, ini ialah kalimat isim. Dia ialah isim yang ada gelaran dan fungsi, iaitu isim mausul kan. So isim mausul dia mabni, tak payah, tak boleh nak ubah-ubah baris dia. Tak perlu kita nak bahaskan tentang dia punya mansub ke marfu' ke, tak payah pun tak apa. Lam merupakan kalimat maknanya tidak atau tidak pernah. Ini merupakan kalimat haraf. Dia merupakan haraf nafi, tuan-tuan. Lam merupakan haraf nafi. Dan selain daripada itu, pada pelajaran peringkat ketiga, lam ini haraf, dia mempengaruhi kalimat fi'il mudhari' yang selepas dia. Dia ada kerja dalam ilmu nahu. Dia ni termasuk dalam geng kita, geng motor, tuan-tuan, haraf jazam. Dia geng motor kan, kerja dia haraf jazam, menjazamkan fi'il mudhari' selepas dia. Itu yang telah dilakukan untuk kalimah ya'lam. Okey, ya'lam maknanya dia tahu. Ni ialah kalimat fi'il mudhari'. So fi'il mudhari' dia mabni ke mu'rab? Jawapannya fi'il mudhari' dia mu'rab. So dekat dalam ni, dia ni nanti fi'il mudhari' dia mu'rab. Dia boleh berubah kepada 3 jenis mu'rab. Dia boleh berpangkat marfu', keadaan asal dia ya'lamu. Dia boleh berpangkat mansub, ya'lama. Kalau dia diganggu oleh haraf nasab. Dan dia boleh ya'lam. Dia boleh majzum kalau dia diganggu oleh haraf jazam. So dekat dalam rangkap ni, ya'lam ni dia sedang berpangkat asal dia marfu' ke ataupun telah berubah? Jawapannya dia telah berubah. Okey, dia telah berubah menjadi mansub ke majzum? Jawapannya ustaz, dia telah berubah menjadi majzum. Kenapa cakap macam tu? Sebab sebelumnya ada haraf jazam, ada geng kereta. Lam ni ialah ada geng motor. Dia ialah haraf jazam. Kerja dia apa? Kerja dia menjazamkan fi'il mudhari' selepas dia. So ya'lam ni asal dia bunyi dia macam mana? Asalnya ya'lam ini bunyi dia ya'lamu. Asal dia ya'lamu. Okey. Sekarang ni kita bahaskan tentang ya'lam ini. Dia ialah kalimat fi'il, dia ialah fi'il mudhari', dia sedang berpangkat majzum. Tanda majzum dia ialah sukun di hujung kalimat. Kenapa dia dapat pangkat majzum? Sebab sebelumnya ada haraf jazam. So cara Allah Ta'ala nak tunjuk yang kalimat ya'lam ini sudah pun dijazamkan pakai teknik nombor 1 ke, nombor 2 ke, nombor 3. Kalau teknik nombor 1 pakai sukun. Inilah dia. Teknik nombor 2 buang haraf haraf mu'tal. Ataupun kita panggil dia sebagai apa? Haraf penyakit, haraf illah. Ni tak ada haraf illah, tuan-tuan ni.
bukan caranya menjazamkan dengan buang haraf ilah. Teknik ketiga ialah dengan buang cik nun. Kalau dia termasuk dalam fi'il mudhari' yang 5. Ini dia tak masuk fi'il mudhari' yang 5. Yang masuk dalam fi'il mudhari' yang 5 apa? Huma, antuma, hum, antum dan anti. Ini semua tak ada. Ini huwa tak masuk. So teknik yang digunakan oleh Allah dalam kalimat ni teknik nombor 1, iaitu letak sukun di hujung kalimat. Letak sukun di hujung kalimat. Tu yang tuan-tuan nampak dekat dalam ayat ni. Tuan-tuan Okey tuan-tuan, sekali lagi saya sebut, tuan-tuan tolong buat untuk yajlisu dengan yadribu. Yajlisu dengan yadribu. Ana ajlisu, nahnu najlisu, anta tajlisu dan seterusnya. Yadribu, ana adribu, nahnu nadribu, anta tadribu sampai habis. Saya nak dengar tuan-tuan untuk untuk tasrifkan dua kalimat ni, tasrif fi'il mudhari'. So tuan-tuan tolong hantar voicemail pada saya dan hantarkan ke 0108173131. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.